ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kitab kita pakai muka surat 4. Jaga-jaga bahawa ayat mutasyabihat itu tidak dipegangkan dengan zahirnya. Bahkan berkata ulama dengan sebegini ibarat, fa innal ulama'a zakaru anna min usulil kufri al-akhdhu bi zawahiril kitabi was sunnah. Artinya, maka bahawa sesungguhnya para ulama telah menyebut mereka itu akan bahawasanya setengah daripada umbi-umbi dan asal usul-usul dan asal teras kufur itu ialah mengambil dan berpegang dengan zahir-zahir Quran dan hadis. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dia, dengan belas ihsan dia semata-mata masih memberikan peluang pada kita untuk masih berada atas muka bumi dia ni. Alhamdulillah, dapat pula kita dalam keadaan Islam, dan kita jadi Islam walaupun kita tak faham Islam. Kita dihukumkan Islam disebabkan mak bapak kita Islam. Alhamdulillah, dengan Islam kita berilmu walaupun tak faham Islam itu. Allah SWT pula dengan limpah kurnia dan ihsan dia telah hidupkan kita dalam masyarakat Islam. Ya Allah Ta'ala telah mudahkan kita pula untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Ta'ala lagi, bahkan dengan nikmat besar diberi kat kita, dengan Islam itu melayakkan kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan diberi pula kita kehalubaan, minat, kesungguhan, kesedaran, mempunyai satu peringatan yang sangat besar untuk meneruskan kewajipan untuk menuntut ilmu dan belajar yang memang wajib atas kita daripada buayan sampai ke liang kubur, untuk kita memahami perjalanan agama ni macam mana dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul, yang kita nak ambil daripada pewaris Nabi-Nabi dan Rasul, untuk kita benar-benar hidup sebagai orang beragama. Zahir kita bersyariat dengan syariat Islam, batin kita beriman dengan Allah sebagai Tuhan yang dialah mempunyai sifat kesempurnaan, takkan ada pada dia sebarang sifat kekurangan. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjamaah. Diberi pula kesempatan untuk kita berada dalam masjid ini meneruskan bacaan daripada kitab Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, jaga-jaga bahawa ayat mutasyabihat itu tidak dipegangkan dengan zahirnya. Hadirin sekalian, kita duduk bicara kitab ni masih awal lagi perbincangan kita mengenai manhaj ahli sunnah berkenaan dengan ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat ni. Antara lain, atas kita bicara lepas, pendapat yang paling kuat, yang sahih, yang muktabar, yang dipakai oleh semua ulama Islam kita dan mensyarahkan inilah kaedah agama kita. Apa dia? Al-Quran dan hadis ni berhubung bab ketuhanan ni, ada istilahnya ayat-ayat yang dipanggil muhkam, ada yang dipanggil mutasyabihat.
bukan semua ayat Quran muhkam, bukan semua mutasyabihat, tapi ada sebahagiannya muhkam, tapi ada sebahagiannya mutasyabihat. Dan muhkam adalah kebanyakan ayat Quran. Ada beberapa ayat Quran yang mutasyabihat. Itu antara kesimpulan kita baca dululah. Jadi di atas kaedah apa yang sekali lalu kita jumpa dalam pembahasan muhkam dan mutasyabih ni, muhkam ni dengan sekali lalu kita sebut definisi, walaupun dia akan terang nanti ke depan insya-Allah kita jumpa. Muhkam ni adalah ayat-ayat yang berkaitan bab ketuhanan, bab kerasulan, yang makna yang nak ambil faham daripada dia jelas, terang. Zahir dia dah cukup untuk memberikan maksud, bahkan dia jadi usul dalam kita berintiqad. Makna yang boleh dipaham dan isyarat yang ditunjuk atau istilah bahasa Arab dilalah yang ada pada lafaz ayat-ayat muhkam ni begitu jelas, terang, maksud dia nyata, apa dia nak bahasa nak sebut, nyata, terselah, yang jangan kata orang cerdik pandai, bahkan orang awam pun boleh jelas faham maksud dia. Sekali lalulah takrif muhkam ni. Mutasyabihat ni dia adalah ayat-ayat yang tersembunyi makna dia. Bahkan kalau kita pakai makna zahir, makna terjemahan word by words, dia boleh mewahamkan adanya kefahaman yang tak betul. Zahir itu, terjemahan word by word itu, dia akan memahamkan macam ada benda tak kena je kan? Ada benda yang macam tak betul aja dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan, begitu juga dalam bab-bab lain. Teras dia dalam bab ketuhanan dan bab kerasulan, yang ayat itu semestinya tak boleh dipakai dengan makna yang zahir diterjemah secara literal. Bahkan dia mesti ada maksud. Dia takkan tak ada maksud langsung, mesti ada maksud. Dan maksud secara zahir itu tentulah bukan makna yang sepatutnya dipaham dan dipakai. Yang tu yang dipanggil mutasyabihat, atau istilah lain kita pernah sebut dalam disiplin ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab ni, dia dipanggil ayat majazi. Ayat muhkam ni bahasa lainnya dipanggil ayat hakiki. Istilah ayat hakiki ni, apa lafaz yang datang itulah makna yang dipakai. Kalau ayat majazi ni, dia ibarat macam bahasa Melayu, kata-kata kiasan, kata-kata bidalan, kata-kata kinayah. Melayu pun guna bahasa itu, kata peribahasa, simpulan bahasa, perumpamaan yang tak boleh kita nak ambil faham direct, bahkan dia ada isyarat makna secara indirect. Itu kot saja saya kaitkan dengan bahasa Melayu, guna pendekatan bahasa Inggeris tu sikit untuk menunjukkan kedudukan ayat yang dipanggil mutasyabih tu. Disiplin ilmu inilah yang selalunya kita tak dapat belajar betul-betul. Inilah bahaya orang awam yang tak mempunyai pendidikan sempurna, tapi didedahkan dengan Al-Quran dan Hadis, sedangkan disiplin untuk memahamkan Al-Quran dan Hadis tak diajar, tak belajar. Bahkan didedahkan begitu saja, bahkan memberikan satu keupayaan besar. Setiap orang Islam mesti pergi cari Al-Quran dan Hadis. Dia ada ayat bahaya tu. Bahaya dia tu tak mana? Tak ajar kaedah dan prinsip. Lepas tu buka jalan seluas-luasnya untuk umat Islam yang tak ada kemahiran dalam nak menerokai, dalam nak menyelami intisari yang ada dalam Al-Quran ni, pergi cari sendiri, baca sendiri, hurai sendiri. Yang ni bahaya dia. Pasal ilmu Islam ni tambah ilmu akidah, dia mesti ambil dengan jalan tertib yang betul. Kalau kita kata ngaji hadis pun, orang kata
ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada dhaif, ada maudhu'. Jaga juga huraian ayat Quran pun ada yang sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu', ya ke? Pendapat-pendapat pun bukan semua pendapat betul. Ada pendapat sahih, ada pendapat hasan. Saya saja nak guna bahasa hadis yang kita biasa dengar tersebut tu. Ada pendapat-pendapat hasan, ada pendapat dhaif, ada pendapat maudhu', ada pendapat tak boleh pakai pun, masuk parit punya pendapat. Itulah pendapat yang dijulang. Ada. Sedangkan satu sudut ada orang yang bila sembang bab hadis bukan main, ni bid'ah. Tapi bila pendapat dia tak tahu pun, tak pernah bicara, tak pernah sebut pun pendapat ni bid'ah. Sikitlah dengan bahasa-bahasa gitu. Jadi asal nak sebutnya makna yang zahir tak boleh dipakai. Kalau siapa memakai makna zahir, dia pasti akan menyebabkan berlaku kegelinciran makna dan akidah yang sepatutnya dipaham macam mana. Apatah lagi paling besar bahana dia bila tragedi ini berlaku dalam bab akidah. Kalau berlaku dalam bab fiqh, sesat dia hanya dari sudut amalan, tapi tak salah dari sudut fahaman ketuhanan ataupun kerasulan. Salah bab fiqh dia jadi fasik, salah bab tauhid boleh jadi kufur dan syirik. Tu bahaya tu. Kalau akidah betul, amalan fasik, masih jamin ahli syurga, masih boleh diberi syafaat oleh Nabi SAW. Tapi kalau rosak akidah, walaupun amalan tinggi melangit selaut luas, tinggi menggunung, melangit gunung, apa semua bahasa itulah, melangit tinggi amalan yang dibuat, tapi akidah rosak, tak terpakai walaupun sebesar darah. Satu bahaya bab akidah ni kalau dia rosak. Baik, yang tu yang dengan itu dia nak bicara sini. Setelah sekali lalu dipahamkan dengan kita, Al-Quran ada dua pemakian, muhkam, mutasyabih. Dia kata jaga-jaga, attention please, please take alert about this. Bunyi orang putih segilah. Apa dia? Bahawa ayat mutasyabihat tidak dipegangkan dengan zahirnya. Maksud zahir ni terjemahan word by word secara literal. Ayat Quran bila ada tempat-tempat ni yang tak boleh dipaham secara literal ni, sinilah tempat-tempat yang biasanya akan jadi kerosakan. Kerosakan dari sudut akidah baik, dari sudut fiqh baik. Munasabah nanti saya ceritalah tu pun tak tahu masa yang terbatas ni. Baik, bahkan ulama kita bagi peringatan macam ni, itu yang disuruh jaga-jaga tu. Berkata para ulama kita dengan sebegini ibarat, dengan perkataan macam ni, nak menunjukkan bahayanya pahaman zahiriyah. Itu istilah yang disebut oleh ulama. Memaham Al-Quran ayat mutasyabihat, memaham secara zahiriyah tanpa diselesaikan dia dengan melihat dan memandang kepada ayat muhkam sebagai dasar. Mutasyabihat ni adalah diselesaikan dengan jadikan muhkam sebagai kayu ukur. Dengan itu mutasyabihat ni hendaklah diluruskan kefahaman dia. Ini turut bahasanya, kalau tak menggunakan dengan format tu pasti akan rosak faham akidah. Kalau kita belajar fiqh pun dia ada disiplin. Cuma fiqh ni tak ada istilah muhkam mutasyabihat, dia ada istilah am maksus. Kalau tak faham am maksus, itu yang jadi bercelaru hukum fiqh tu. Alhamdulillah kebelakangan ni kita tengok ada puak-puak Wahabi pun dia faham fiqh punya. Tapi tauhid dia tak nak faham macam mana dia faham fiqh. Ada am maksus tu. Tauhid lagilah sepatutnya ada muhkam mutasyabih, tapi dibuat bodoh je, faham ayat mutasyabihat, faham dengan zahir. Tapi hadis dalam bab fiqh tak ada pula dipaham dengan zahir. Sikit saya sebut gitu. Contohlah misal dengan kita zaman virus ni, ada hadis Nabi sebut macam mana golongan Wahabi juga sebut. Dia kata kullu bid'ah dalalah. Setiap bid'ah sesat, betul tak? Dicanang satu dunia, semua bid'ah sesat, semua bid'ah sesat. Hadis Nabi juga sebut habbatus sauda syifa'un likulli da'.
Dia kata bijirin hitam tu, habatus sauda tu, dia adalah penawar bagi sekalian penyakit. Tak ada pula orang kena virus corona disuruh bagi makan habatus sauda, kan? Hadis Nabi oi, riwayat Bukhari Muslim. Oh, boleh faham saya cakap tak? Boleh faham saya cakap tak? Tak ada pula dia kata apa virus apa duk pakai apa vaksin apa ni. Bagi makan ke habatus sauda je. Nabi kata penyembuh. Ni bid'ah vaksin. Tak ada pula dia cakap tu. Dan puak-puak yang duk kata bid'ah tu, tengok dia orang lah yang masuk TV sekarang yang duk jadi hero, duk suruh orang ambil vaksin. Tak faham saya cakap apa? Tak faham. Tak faham surah. Tu tanya lain lah. Siapa dia tu? Jadi hero masuk forum sana, masuk forum sini, debat sana. Cakap ni maksus. Hadis ni habatus sauda dia bukan untuk jadi penawar semua. Pasal apa? Dia untuk khusus macam ni. Pandai dia cakap. Tapi bila ayat mutasyabihat berakidah, pergi ke laut, masuk gaung. Ni kita pelik. Saya kata pelik siapa? Kenapa dalam bab fiqah dia boleh faham dengan kaedah yang betul, ada prinsip yang betul itu, dari sudut ada maksus, tak boleh pakai mana umum hadis tu yang kata dia penawar semua ubat, boleh gunakan habatus sauda saja. Tapi dalam bab bid'ah dia kata semua bid'ah. Mana ada bid'ah sana? Semua bid'ah ni dalalah. Dalam ayat mutasyabihat, Allah Taala yang dia yang kata, dia duduk atas aras. Dia tak ada pula matching kan, relate kan dengan ayat-ayat Quran yang muhkam lain. La ilaha illallah wa huwal ghaniyyul hamid, innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia tak selesaikan ayat-ayat Quran tu, hanya pakai satu ayat Quran tu, ambil i'tiqad bodoh-bodoh je faham ayat-ayat mutasyabihat. Tapi bab fiqh faham betul. Ni muskil kita. Satu, zaman-zaman lah ni kan banyak orang dah sebut rojoklah kepada pakar kan. Nak ambil virus ke tak ambil virus, ambil vaksin ke tak ambil vaksin, rojoklah pada pakar. Siapa pakar tu? Siapa pakar tu? Habis-habis pakar dah boleh HO, tak kena. Habis-habis pakar yang masuk dalam TV, tak kena. Bukan semestinya masuk dalam TV semua pakar. Betul ayat tu ambil pakar. Kutubah Jumaat pun satu Malaysia kan, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Siapa dia ahli zikri? Situ masalah ni. Itu kutubah yang majlis keluar. Kalau orang lain pula, tok guru lain keluar kutubah Jumaat, baca satu Malaysia macam bertembung ni kan. Orang demo pun cakap jangan terpedaya dengan golongan yang menggunakan Al-Quran dan hadis hingga mempengaruhi orang lain supaya tak ambil dasar-dasar pemerintah untuk imunisasi apa semua ni. Juga sepatutnya bagi peringatan, jangan terpengaruh dengan puak-puak yang pahaman Wahabi ni yang menggunakan Al-Quran dan hadis untuk mempengaruhi pahaman sesat. Mereka mengatakan Allah tak arah. Mereka Quran hadis juga. Puak-puak itulah juga yang ajaran akidah tak betul. Dia jugalah yang bagi peringatan supaya fiqh ni jangan ikut puak-puak tak betul. Kan kelakar sikit kan. Tuan-tuan tak faham saya sebut tu, tanya lain. Saja saya nak tunjukkan suasana yang ada keliling sikit lah kan. Yang ni yang kalau orang awam kita ni yang tak faham ni, kadang-kadang satu sudut dia faham, satu sudut serabut bola otak lain. Bengang dia dengar apa benda ni, orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Satu saya sebut tadi, siapa ahlu zikri tadi, siapa ahlu ilmi tu. Baik, di atas kaedah kita duk bicara ni, yang dia kata jangan pegang dengan zahir ayat mutasyabihat. Ulama kita macam ni ibarat dia. Dia kata inna min usulil kufri al-akhdhu bi zawahiril kitab wa sunnah. Dia kata apa? Sesungguhnya para ulama kita menyebut satu kaedah. Dia kata apa? Bahwasanya sebahagian daripada humbi dan asal-asal teras untuk jadi kafir ni, humbi dan asal-asal kufur nak jadi kafir ni, bahasa mudah kita gitu, apa dia? Ialah mengambil dan berpegang dengan zahir Al-Quran dan hadis. Pegang Al-Quran secara zahir, pegang hadis secara zahir. Yang ni adalah antara teras untuk jadi kafir. Na'udzubillah. Satu bahaya. Satu orang-orang yang sepatutnya untuk berbicara dengan Quran dan hadis
Dia memang mesti sepatutnya ahli dan pakar sungguh untuk memahamkan setiap Al-Quran dan hadis yang dikeluarkan daripada mulut dia untuk berhujah, untuk bercakap. Zaman sekarang ramai orang bila tak faham, dengar orang sebut ayat Quran hadis sikit, oh tergedik-gedik kata dia. Dia cakap dengan Quran dan hadis. Ya, zaman sekarang memang orang bercakap dengan Al-Quran dan hadis. Orang sesat pun bercakap dengan Al-Quran dan hadis. Enggak. Macam mana kalau kita sebut zaman-zaman beksin-beksin ni kan, yang ni pun cakap pakai Al-Quran hadis, yang tak mau pakai cara kerajaan ni pakai beksin pun pakai Quran dan hadis juga. Kau nak kata apa? Yang golongan sesat pun dia akan pakai Quran dan hadis. Tu bahaya tu nampak. Bahaya tu. Sepatutnya macam mana isu-isu kesihatan ni, mana yang tak betul, yang melawan arus, naklah diambil tindakan. Sepatutnya yang melawan arus dalam bab akidah lagi besar untuk diambil tindakan. Ya. Cuma kat kita ni, saya boleh bercakap je lah, pasal saya tak duduk di tempat pihak berkuasa kan. Sepatutnya pihak yang berkuasa lah yang ambil tindakan-tindakan macam ni. Sekali lalu lah sebut macam tu kan. Jadi antara usul menyebabkan jadi kufur, mengambil dan berpegang dengan zahir Quran dan hadis. Contoh seperti kata dia macam mana puak Nasara, Najran dan lain-lain lagi. Yang ni antara kisah Bani Israel, orang Nasrani, Yahudi, yang mereka ni ada kitab yang diturun kat mereka, ada yang mereka berpegang daripada kitab Taurat dan Injil, pegang dengan nafs zahir juga kan. Maka intikad mereka itu bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala ni tangan. Ini Yahudi Nasrani ni. Bahkan kalau kat dalam akidah kita pun Ahli Sunnah wal Jamaah yang berpegang dan faham macam ni pun, yang ni pun serupa macam fahaman Yahudi Nasrani. Bahkan atas dia nak sebut tangan, muka, mata ni, macam fahaman Hindu lah, bahasa mudah. Tuhan ada mata, Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki, Tuhan ada belalai, Tuhan gemuk, ada Tuhan kurus, Tuhan satu langit, satu di bumi, Tuhan duk turun naik, Tuhan duk pergi mari. Macam Tuhan Hindu lah. Sedangkan orang yang bercakap macam tu atas nama ni puak-puak Zahiriyah dan Wahabiyah ni, puak-puak yang dia orang gelar Salafi ni, dia berbangga dengan akidah tu. Dia kata itulah akidah dia yang betul, sedangkan akidah tu sebiji akidah Hindu. Dan dia bercakap dengan Quran hadis. Kita yang tak faham dasar ni, pada kita dengar Quran hadis yang dijadikan sebagai alasan, yang hanya semata-mata tengok zahir ayat tanpa melihat ayat Quran yang lain, kita sangka dia betul. Ya ke? Itu yang dia kata berjaga-jaga tu, hati-hatilah. Jadi dia kata i'tiqad mereka ni yang sesat ni, kata dia ada bagi Allah Ta'ala tangan, ada bagi Allah Ta'ala ni muka, dan ada bagi Allah Ta'ala mata. Bila makan muka, tangan, mata ni, yang ni juzuk dan anggota. Mustahil Allah Ta'ala ada juzuk dan anggota. Allah melihat tapi bukan dengan mata. Allah kuasa bukan dengan tangan. Allah memang ada, bukan ada dia dengan ada muka. Subhanallah. Bahkan Allah tak bicara, takkan ada keupayaan kita nak membicara siapa Allah Ta'ala, nak bahas zat dia, muka, tangan, mata. Subhanallah. Ada kanan, ada kiri, atas, bawah. Subhanallah. Ada depan, ada belakang, ada kiri, ada kanan. Subhanallah. Wahabi selamba je dia faham. Dia boleh sebut Allah duduk atas, Allah turun bawah, Allah 1/3 malam turun. Dia sebut selamba, tak ada masalah dia ni. Dan lain daripada yang demikian itu. Nisbah banyak-banyak lagi lah. Padan dah dia sebut sebagai contoh tu. Baik. Maka kata dia, ayat-ayat yang ada yang macam ni menanggung mereka itu akan lafaz al-jambu, lambung. Ini bagi contoh lagi. Selain pada muka, mata, tangan disebut tadi, ada lafaz dalam hadis sebut, dalam Quran pun ada sebut al-jambu. Jamb bahasa Arab tu terjemah dia lambung, rusuk. Allah pun ada rusuk fi jambillah. Nak kata macam mana? Quran. Ayat dia itulah. Allah yang kata, bukan saya kata. Boleh faham saya cakap apa ni? Boleh. Allah yang kata dia ada muka, Allah yang kata dia ada tangan. Itu ayat-ayat yang istilahnya menggunakan ayat Quran untuk menegakkan benang basah,
dengan menggunakan lafaz zahir yang ada pada Quran untuk mengatakan inilah hujah. Ni bahaya ni. Boleh faham saya cakap apa? Boleh. Kadang ilmu macam ni, dia bahas macam ni nampak macam tinggi sikit level dia kan. Dengar elok boleh faham. Boleh faham. Mau kita tak kena kencing dengan buat-buat yang nama Wahabi ni. Lagi kata dia, al-yadu, tangan, dan istiwa tertinggi. Tertinggi bukan makna tinggi pihak, tapi tinggi mesti tinggi pangkat. Tubuh ada tempat, nanti panjang bahas panjang lah. Kita baru muka surah 4 kan. Begitu juga dia orang duk pakai ain makna mata, yang kata dia semua lafaz ni datang demikian itu dalam Quran, dan zahir bagi lafaz-lafaz itu terjemah lafaz-lafaz ni macam tu lah. Ada makna tertinggi, ada makna tangan, ada makna rusuk, ada makna mata, dan seumpamanya yang berkata mereka itu sesungguhnya Allah Ta'ala itu jisim. Dia sampai ada yang sebahagian mereka intikopnya ni, Allah ni ada jisim, ada badan. Badan dia ada kanan, ada kiri. Badan dia ada muka, badan dia ada tangan. Yang ni memang kafir gila punya, pasal sebut badan terang-terang. Ada Wahabi yang dia tak sebut macam tu, dia tak sebut badan, tapi masih dia faham Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah ada mata, atau seumpamanya, masih mengiktikadkan ada juzuk dan anggota pada Allah Ta'ala. Kufur juga, walaupun dia tak kata Allah Ta'ala ada jisim. Pasal memahamkan muka, mata dan tangan dengan terjemahan macam tu, yang tu bukan sifat, itu adalah juzuk dan anggota. Nah, elok ya tu. Walaupun dia tanzihkan di belakang tu yang layak dengan dia, tak betul. Pasal muka, tangan dan mata bukan layak dengan Allah Ta'ala. Tak? Boleh faham nak sebut tu, nak faham apa? Layak agak Allah ada mata, layak agak Allah Ta'ala ada muka, layak agak Allah Ta'ala ada tangan. Dia akan membatalkan beberapa ayat Quran, antaranya makna wahidiyah, makna ahadiyah, membatalkan makna laisa kamitsli syai', membatalkan makna lam yakul lahu kufuwan ahad. Sedangkan qul huwallahu ahad, inna ilahakum la wahid, wahid ahad ghani, la ilaha illallah, Allah ni ilah, Allah ni laisa kamitsli syai', lam yakul lahu kufuwan ahad ni, yang ni semua ayat muhkam. Ayat muhkam ni seolah-olah tak dipakai, ambil pakai ayat mutasyabihat, terjemah zahir, yang tu pula dia i'tiqad. Ya. Jadi dia kata Allah Ta'ala macam tu, ada muka, ada tangan, ada mata, dengan dalil demikian itu. Demikian tu apa? Ayat Quran, hadis. Hadis mana? Quran mana? Zahir Quran, zahir hadis. Ya. Tentu kita jumpa puak-puak macam ni, walaupun dia baca Quran dan hadis je kan, racun keluar daripada mulut dia. Dengar elok, dengar saya sebut sekali lagi. Walaupun disebut Al-Quran dan hadis, yang keluar daripada mulut dia Al-Quran dan hadis itu adalah racun. Pasal apa racun? Pasal itu bukan maksud yang dikenaki. Pasal itu racun. Boleh faham saya cakap apa? Dan pula dia menggunakan bahasa macam ni, bukan saya yang cakap, Allah yang cakap. Cakap. Ini pun ayat-ayat yang dia tanamkan racun-racun tu supaya kita boleh telan racun tu, boleh hadam. Sedangkan apa dia nak bagi kat kita tu racun, ya kan? Memang betul apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran memang sebut dalam Quran, tapi maksud dia macam mana, yang tu kita duk bicara tu. Baik, jadi dia berdalil dengan ayat-ayat mutasyabihat ni dengan ambil maksud dan ringkas daripada Hasyiah Jamal dan Sawi ala Jalalain. Yang ni nama kitab lah kan. Yang ni dia sebut kata antara puak-puak yang sesat daripada Yahudi Nasrani ni, mereka berpegang macam mana puak-puak Wahabi ni juga, puak-puak Salafi ni, yang berpegang dengan zahir daripada Al-Quran dan hadis. Pernyataan ni diambil mana? Ambil dalam kitab tafsir Jalalain yang bernama Hasyiah Sawi dan Hasyiah Jamal. Nama dia Futuhatul Ilahiyah. Tuan-tuan kalau tak biasa jumpa, memang tak biasa jumpa ni, yang ni orang ngaji-ngaji pondok yang tahu kitab-kitab ni. Baik. Kata dia, saudara-saudaraku,
adalah satu daripada sifat 20 itu yang kita belajar. Prinsip nak faham mutasyabihat ni antaranya ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ni CP rumusan daripada seluruh Quran hadis ni dasar dia. Apa dia? Mukhalafatuhu lil hawadis. Maksud daripada mukhalafah tu apa? Menyalahi dan bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu-baharu. Allah Ta'ala dengan benda baharu ni tak sama sekali. Yang baharu ni apa? Ambil faham sikit. Baharu tu ialah makhluk. Baharu ni lawan bagi Allah yang qadim. Dengar baharu. Baharu tu lawan bagi qadim. Allah sedia. Allah sedia. Tak ada selain daripada zat Allah Ta'ala yang qadim. Hanya Allah saja qadim. Allah saja sedia. Dan bila disebut Allah sedia, nama dia qadim, sifat dia, sifat kamalat dia qadim, zat dia qadim. Yang qadim hanya Allah. Makhluk ni masih Allah semua baharu. Dipanggil makhluk ni baharu siapa? Dulu tak ada, Allah yang bagi ada. Satu dipanggil baharu. Walaupun umur berjuta-juta tahun, semua makhluk dipanggil baharu. Ni istilah kitab. Istilah para ulama. Kita ni walaupun hidup 1000 tahun, kita baharu. Baharu bukan lawan bagi lama. Baharu lawan bagi qadim. Dengar elok-elok tu. Ngaji ni lah, ngaji tak boleh tidur ni. Tu yang kata jangan tidur. Kita dengar baru-baru, makhluk baru. Sikit baru. Nyampah pun dengar. Tak faham apa ya. Bukan baru tu. Maksudnya dia duduk dalam masa yang terdekat dengan kita. Baru. Tandas masjid yang tu baru. Tandas lama. Kalau istilah dalam kita bicara tauhid, yang tu pun baru, yang tu pun baru. Kenapa baru lah tu atau lama? Pasal yang tu pun baru. Asal dulu tak ada, dia bagi ada. Yang ni pun asal tak ada, bagi ada. Boleh faham? Jadi tandas ni pun baru, tandas tu pun baru. Masjid ni pun baru. Dunia ni semua baru. Arash, kursi baru. Lauh mahfuz baru. Kau baru ke lama dah. Baru bukan lawan bagi lama. Baru lawan bagi qadim. Jadi Allah mesti tak sama dengan makhluk. Jadi baharu tu maksudnya makhluk. Bagi faham itu. Bagi faham bahasa orang tua-tua. Ni bahasa ibunda kita ni. Dan bahasa ibunda kita banyak berteraskan bahasa Arab. Kita pula tak pernah belajar. Itu yang faham tentang Arab. Jadi bagi faham maksud baharu tu. Allah Ta'ala ni menyalahi bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Jadi apa yang baharu ni, bahasa lain tadi saya sebut dah, maksud baharu ialah makhluk. Habis lagi ayat tu. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk tak mana. Ada perbincangan dia ke depan ni, panjang umur jumpa insya-Allah. Tak serupa Allah Ta'ala dengan makhluk ni. Ni sebab zat dia, sifat dia, af'al dia. Ada istilah-istilah tu panjang umur jumpa. Satu lagi atas pembahasan ulama, apa dia? Milik dia. Walaupun makhluk ada zat, Allah ada zat. Makhluk ada sifat, Allah ada sifat. Makhluk ada perbuatan, Allah ada perbuatan. Makhluk ada milik, Allah ada milik. Jauh beza bumi langit antara Allah dengan makhluk. Saya ambil pada bawah milik. Kita pun ada milik. Milik rumah, milik isteri, milik bini, milik rumah, milik tanah, milik kereta. Milik kita baharu. Bahasa mudah dah. Dulu tak milik, sekarang milik. Lepas ni tak milik pula. Mati habis hilang milik. Tak ada milik kita ni. Kita pemegang amanah. Allah memang milik hakiki. Sebelum kita ada pun semua ni milik Allah. Lepas Allah Ta'ala buat pun milik Allah. Kiamat pun semua milik Allah. Allah pemilik hakiki. Makhluk nama aja pemilik. Itu yang kalau nama pemilik pun istilahnya pemilik majazi. Lafaz zahir je nama milik, tapi bukan pemilik. Sebenarnya pemegang amanah. Dia macam manager. Manager faham? Manager bukan bos tau. Manager ni tukang urus. Dia urus. Sekupang pun kalau duit ada yang dia urus, bukan duit dia. Dia hanya pengurus. Kita makhluk ni atas nama mengurus
Tak ada satu milik kita. Kita urus mata kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, kemaluan kita, harta benda kita, anak kita, isteri kita, rakyat kita, pemimpin kita. Semua ni mesti urus betul. Milik Allah. Jauh beza. Milik. Situ saya cerita milik ya. Perbuatan. Kita ada nama perbuatan, Allah ada perbuatan. Lain perbuatan kita dengan Allah Ta'ala. Tak mana lain. Dasar dia macam mana? Allah memang dia pemilik perbuatan. Dia ada kuwah, tu istilahnya. Makhluk tak ada kuwah sama sekali. Itu istilah. Yang tu yang kita diajar, la haula wala quwata illa billah. Apa maksud kuwah? Dia daya yang anugerah Allah Ta'ala beri kat kita untuk kita buat. Kita bukan daya kita. Kita ni ialah daya yang Allah pinjam dengan kita. Allah memang dialah pemilik kuwah. Wa annal quwwata lillahi jami'a. Quran. Kita, ungkapan yang kita selalu sebut, la haula wala quwwata. Tak ada kuwah kat kita sama sekali. Kalau ada pun billah, dengan pemberian daripada Allah Ta'ala. Okey, perbuatan. Sama ke perbuatan? Jauh beza. Dari sudut tu kan, kalau panjang tak saya sebut sikit lagi. Allah perbuatan dia tak perlu alat, tak perlu perkakas, tak perlu masa, tak perlu sebab. Tak perlu bahan mentah untuk dia nak buat sesuatu. Kita, mana ada kita boleh buat sesuatu kalau tak ada bahan mentah, tak ada alat, tak ada perkakas. Dan kita pun bukan buat sebenarnya. Kita olah. Buat kuih, bukan buat kuih, olah kuih. Buat kereta, bukan buat kereta, olah kereta. Kita proses ya. Bancuh simen, bukan buat simen, bukan buat rumah. Kita bancuh simen. Pasir sebiji tak boleh buat, air setitis tak boleh buat, simen satu molekul simen pun tak boleh cipta. Mana ada kita? Allah daripada tak ada, dia bagi ada. Kita tak boleh buat tu. Jom, sama tak kita dengan Allah Ta'ala? Jauh beza bumi langit. Allah dia boleh buat dengan kun fayakun. Kita apa kun fayakun apa? Duduk di tangan pun belum tentu boleh buat. Nak main ngaji tidur. Tu duduk di tangan tu, kuasa di tangan tu. Main boleh faham, berkeluar masjid lupa. Itu yang duduk di tangan tu. Ngaji, tulis, catat, faham. Tanya tak tahu lah lu lebih. Tulis apa ni? Tu duduk di tangan tu. Tu kita. Allah macam mana? Subhanallah. Mana ada macam tu punya perbuatan pada Allah Ta'ala. Kalau dia lupa senang kita kelentang dia. Subhanallah. Subhanallah. Yang lemah ni kita. Itu sekali lalu sebut perbuatan. Dan perbuatan kita pula perbuatan makhluk. Duduk, itu perbuatan kita. Allah duduk. Subhanallah. Kalau duduk memahamkan, dia pun ada punggung, ada tangan, ada kaki. Allah berehat. Allah berehat. Kita berehat. Takkan ada perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala yang perbuatan yang istilahnya buat sabab, ambil manfaat, berehat, letih, dia terkesan daripada makhluk. Mustahil perbuatan pada Allah Ta'ala. Jumpa nanti banyak umur, insya-Allah. Nanti yang kata mesti bersihkan Allah Ta'ala, tanzihkan dia daripada sifat yang tak betul, yang tak sepatutnya dinisbah oleh dia. Satu, ada prinsip akidah yang kena mengaji, teras dia akidah ahli sunnah wal jamaah macam mana. Jadi ayat Quran dan hadis yang mutasyabihat ni jaga-jaga, berhati-hati. Itu sekali lalu perbuatan. Sifat, kalau kita dah dengar kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kita duk faham, kita pun ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Awal-awal dah tak betul mengaji tauhid. Tak betul itu tak mana? Bukan tak Allah ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kita duk berasa kita pun ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu yang tak betul. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Saya sebut daripada ujung. Kalam. Allah yang kalam. Kita asal bisu. Boleh bercakap ni apa? Sabit dia bagi kita boleh bercakap. Kedekat boleh bercakap dengan keupayaan akal, apa, minda, ilmu yang ada. Dengan tu boleh keluar perkataan daripada mulut kita. Siapa bagi daya upaya tu? Allah. Siapa bagi boleh keluar suara? Allah. Kalau ikut suara boleh keluar, ni cuba fikir elok macam mana suara boleh tubik.
Cari suara tak jumpa. Ada orang kata lah accident, buat kereta tertojah sini, putus sini. Sambung tak ada suara. Peti suara ada. Nak ada suara kena tekan. Ada orang tambah berlubang pula. Tak boleh. Dia kena ada satu alat letak sini baru ni. Sampai macam tu. Mai mana suara boleh bercakap tu? La ilaha illallah. Allah yang bagi kita bercakap. Dia antaqa kulla syai. Tu pun dia bagi kat mulut. Tangan kita dia boleh bercakap. Kaki kita dia boleh lagi bercakap. Cuma tak bercakap kat sini. Allah dia boleh bagi bercakap. Apa dia lagi bercakap? Batu dia boleh bagi bercakap. Binatang dia boleh bagi bercakap. Pokok kayu dia boleh bagi bercakap. Tentu mulut esok dia kunci, tak lagi bercakap. Tangan boleh bercakap. Pasal apa? Allah dia yang memang memiliki sifat kalam. Kita ni asal bisu. Boleh bercakap. Pasal apa? Allah bagi bercakap. Tu sedarlah baik-baik. Ni semua anugerah Allah Ta'ala. Jangan cakap sebarang. Pastikan yang kita cakap adalah yang pasti menepati kaedah syarak, walaupun tak menepati kaedah pemerintah. Kasar gitu. Faham saya cakap tak? Kata-kata pemerintah bukan semua betul, tapi kalau kata-kata syarak semua betul. Pemerintah kadang dia tak peduli dengan hukum syarak. Orang tak sembahyang Jumaat bukan dia peduli, tapi kalau yang mana dia tak bagi sembahyang Jumaat, kalau tuan mari siap kena, dia halau lagi. Betul saya cakap. Tapi orang tak main sembahyang Jumaat dia tak peduli. Mak kasar sikit mulut saya kan. Betul. Syarak macam mana? Sepatutnya macam mana hang tak boleh bagi orang sembahyang Jumaat pasal ada virus macam ni, yang waktu tak ada virus macam mana? Orang tak pergi sembahyang Jumaat, ambil tindakan lah. Betul saya cakap. Betul saya cakap. Mesti cakap betul. Cakap mesti betul. Cakap mesti betul dengan syarak, walaupun pemerintah tak suka. Orang tak sembahyang fardu, pemerintah bukan kata apa. Tapi kalau tak pakai face mask macam mana? Ni ambil nama tadi, tambah dia main cek rela ke apa. Nama siapa? Itu ada kat buku tak? Nombor berapa dia ingat tak? Suhu berapa tadi? Suhu tulis tak tulis? Tak tulis? Tak ada. Tengok tak ada. Saman? Tak ada saman lah ni. Reman tangkap, bawa naik men. Ada nama tadi? Hubung tak? Suhu berapa? Tanya macam tu. Tak ada pun. Maghrib nanti sembahyang. Subuh sembahyang nanti. Kat masjid kat Serong, siapa dia ajak sembahyang kat rumah? Hang jantan ke perempuan? Mana ada orang tanya macam tu? Mana ada orang? Untuk mulut bukan mulut kita. Mulut kita ni mulut Allah yang Maha Berkuasa. Bercakap apa yang Allah suruh bercakap. Bukan bercakap apa yang pemerintah suruh bercakap. Kasar sikit. Kalau pemerintah suruh bercakap apa yang sepatutnya kena bercakap, tak apalah. Tapi ada benda yang disuruh bercakap, ada yang tak sepatutnya kita kena bercakap. Menyanyi melolong melalang bukan kita boleh bercakap tu. Apa ni nak cerita apa ni? Sifat-sifat yang ada dalam kita rasa kita boleh bercakap tu, mendengar melihat, kita rasa kita mendengar melihat. Satu kita kata Allah melihat, kita pun melihat, sama dengan Allah Ta'ala. Tak sama. Allah yang melihat. Sifat kesempurnaan ni semua hak Allah. Kuasa, ada kehendak, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Panjang detail lagi ngaji khas suku, ngaji tauhid lah. Tu semua Allah Ta'ala punya. Kita ni apa? Tak ada apa. Semua ni anugerah daripada Allah Ta'ala saja. Satu. Siap. Dan dia bagi jadi kita sifat tu dengan ada zat kita. Ada jasad, ada jisim, ada mata, ada telinga, ada kulit, ada tangan, ada kaki. Ni dia bagi jadi kita. Allah Subhanallah. Dia hidup bukan dengan roh. Dia ada bukan bertempat. Dia melihat bukan dengan mata. Dia bercakap bukan dengan mulut. Dia mendengar bukan dengan telinga. Dia marah bukan dengan hati dan perasaan. Bukan. Dia cerdik bukan dengan akal dan otak. Subhanallah. Faham elok?
Lagi nanti Allah pun berperasaan juga. Kita ada perasaan Allah kena jaga juga perasaan Allah Ta'ala. Biar betul kau. Ada ustaz ngajar tauhid macam tu. Dia hurai Allah Ta'ala ni macam makhluk. Allah pun ada perasaan. Kita kena jaga perasaan Allah Ta'ala. Kepala otak hang ajak macam tu. Saya tak sebut nama, saya geram sebut nama ni. Ada orang ajak nak macam tu, tuan tauhid. Tak bayang tak? Tak sesat orang. Yang tu orang tak ambil tindakan. Baik, jadi ayat ni kata dia firman Allah Ta'ala di atas kaedah mukhalafah lil hawadis ni berdasarkan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka kata dia ini ayat laisa kamitslihi syai' ini ialah ayat yang setengah dia sebahagian daripada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat ni nak menunjukkan Allah tak sama sekali serupa dengan makhluk, makhluk takkan sama sekali serupa dengan Allah Ta'ala. Dia ada pelajaran besar faham situ. Dan bukan tak serupa ni macam mana Wahabi duk sepil macam ni. Allah ada muka, kita ada muka. Muka kita, muka Allah. Tak betul. Itu bukan maksud laisa kamitslihi syai'. Bahkan kita ada muka, Allah pun ada muka. Muka Allah, muka kita. Kalau macam tu, baik tak payah sembang ke Allah Ta'ala. Baik kata macam ni, saya ada muka, tuan-tuan ada muka. Muka saya, muka tuan-tuan, muka saya, muka tuan-tuan, muka tuan-tuan. Betul? Jadi, macam Allah Ta'ala macam kita lah dari sudut ada muka. Cuma muka Allah lain, muka kita lain. Tapi tetap ada muka. Tak betul. Boleh faham? Tak betul itu tak mana? Allah ada mata, kita ada mata. Mata Allah, mata kita. Mata Allah yang layak dengan Allah, mata kita yang layak dengan kita. Maksudnya Allah ada mata. Faham kan saya sebut apa ni? Boleh faham? Saya sebut apa? Sesat tu, faham tu? Sesat dari tak mana? Allah ada mata, tu sesat. Allah ada tangan, tu sesat. Dengar elok, sesat tak mana? Allah ada muka, sesat. Walaupun muka yang layak, sesat. Pasal apa? Pasal sabit muka. Cuma kita tak tahu muka macam mana. Cuma tak hurai muka macam mana. Tapi Allah ada muka. Saya ngaji tu tunggu dia sebut, dia kata siapa duk iktikad Allah ada muka, akhirat esok dia tak jumpa Allah Ta'ala. Pasal apa? Dia nak kenal Allah Ta'ala akhirat esok, dia kena tengok muka. Mana muka Allah Ta'ala? Tangan Allah Ta'ala macam mana? Kat dunia memang tak boleh tengok tangan Allah Ta'ala, tapi Allah ada tangan Allah yang layak dengan Allah Ta'ala. Macam mana tangan Allah Ta'ala? Macam mana muka Allah Ta'ala? Allah tu atas tu. Mana dia ni? Tak muncul-muncul ni, dia tak turun ni. Tak jumpa Allah Ta'ala. Tobat tak jumpa. Kalau dia sangka tu, ni lah Allah Ta'ala. Oh, muka ni memang layak, ni muka Allah, tak ada muka siapa lah. Ni tangan ni, ni tangan, mesti tangan Allah ni, tak ada siapa dah tangan macam ni. Ni lah tangan yang layak dengan Allah Ta'ala. Apa tu? Ingat? Ingat? Lepas tu Wahabi akhirat itu tak bertemu Allah Ta'ala. Kalau itu punya akidah. Try tengok kalau yang tu dia faham dia betul. Macam mana nak faham betul tu? Kalau dia kata layak dengan Allah Ta'ala, maksudnya dia mengisbatkan Allah memang sabit muka. Walaupun dia kata muka yang layak, muka tak layak dengan Allah Ta'ala. Pasal muka juzuk. Tangan pun juzuk, mata pun juzuk. Subhanallah. Itu yang dipanggil mutasyabihat. Zahir itu boleh bawa sesat. Baik, jadi ayat laisa kamitslihi syai' ini nama dia mutasyabihat. Adapun ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dan ayat yadullah fawqa aydihim dan ayat wa yabqa wajhu rabbika, maka kesemuanya daripada ayat-ayat mutasyabihat. Cuba kita lihat ibarat qauluhu, perkataan pengarang kata dia wal muhkam. Yang ni ada perkataan ulama yang dia nak nakal sini. Dia kata macam ni, kaqauli wal muhkam kaqauli ta'ala. Kata dia muhkam ni seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Fa hadha nassun fi annahu
la yumathiluhu syai'un fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi wal mutasyabihu mithlu qawlihi ta'ala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa yadullah fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika. Saya baca ya sekali lalu, bahas depan, insya-Allah kita jumpa. Intaha, dia ambil daripada kata ulama ni, nak kata apa? Intaha ambil daripada kitab Bujairimi Fathul Wahhab. Asal kitab fiqh ni, tapi ada dalam bab dia syarah bab akidah. Kata dia muka surat 346 juzuk yang keempat, Bujairimi Fathul Wahhab. Jadi ujung kitab bahas ni. Ibarat itu maksudnya macam ni. Kata Syekh Bujairimi dalam kitab Fathul Wahhab, kata dia al-muhkam itu ialah seperti firman Allah Ta'ala, tidak ada umpamanya sesuatu pun, laisa kamitslihi syai', ni muhkam. Habis satu. Maka ini ialah tutup betul. Kena baca macam tu. Tutup betul-betul pada bahawasanya Allah Ta'ala tidak menyamai akannya oleh sesuatu pun pada zatnya, dan tiada pada sifatnya, dan tiada pada af'alnya. Tutup ni, tutup bukan tutup tu tuntut, tapi tutup. Tak bagi peluang langsung untuk apa-apa yang ada pada makhluk banding dengan Allah. Tak boleh. Tutup dia ejak dengan qaf tu dengan mana TUP. Walaupun dia ejak tu tutup. Jadi kena bunyi gitu. Bunyi slang Kelantan lagi kan. Bunyi slang petani. Ejak ni betul-betul tutup betul-betul. Kena bunyi situ. Tutup betul-betul bahawasanya Allah Ta'ala ni tak menyamai akan dia oleh sesuatu pun pada zat dia, pada sifat dia, dan juga pada af'al. Sekali lalu saya sebut ni, zat, sifat, af'al. Bahkan saya sebut milik ni sekali lalu. Ada bab ni jumpa, insya-Allah. Baik. Tutup tu maksudnya jangan sama sekali buka peluang dan buka jalan apa yang ada di makhluk sabitkan ke Allah Ta'ala. Allah, kita ada tangan, Allah ada tangan yang layak dengan Allah Ta'ala. Kita ada muka yang layak dengan Allah Ta'ala. Tidak. Itu buka pintu untuk menyamakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Cuma jaga elok. Ada orang kata kalau itu ni kita mendengar, Allah Ta'ala mendengar, kita melihat, Allah Ta'ala melihat. Inilah salah faham. Tak mana salah faham. Apa sepatutnya ke Allah Ta'ala, kita rasa kita melihat, kita mendengar. Allah Ta'ala mendengar cara dia mendengar, dia melihat cara dia, mendengar cara dia, melihat cara dia, dia hidup cara dia, kita hidup cara kita, mendengar cara kita, melihat cara kita. Ni salah faham. Apa yang ke Allah Ta'ala kita rasa kita punya, apa yang kita punya kita buat pergi ke Allah Ta'ala. Boleh? Tak mana buat pergi ke Allah Ta'ala tu, ada muka, ada tangan, ada mata. Kat kita ni buat pergi ke Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala punya tu, Allah Ta'ala hidup, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar. Kita ambil buah kat kita kata Allah Ta'ala tu. Tak betul. Melihat, hidup, mendengar tu Allah Ta'ala. Kita ni mapo, buta, bisu. Itu akidah. Allah bagi kita lihat. Hidup tu yang Nabi ajar. Bangunnya tidur, dia Allah yang ahyani, dia yang hidupkan aku. Jadi kalau Allah hidupkan aku, apa faham? Siapa kita? Kita ni mayat, mati, bangkai, tak bernyawa. Ni boleh hidup. Allah yang ahyani. Boleh faham saya sebut apa? Jadi siapa yang hidup? Allah, bukan kita hidup. Ni hidup. Allah hidupkan aku, bukan kita hidup. Nampak kita hidup, rupa kita hidup, tapi sebenarnya kita dihidupkan. Yang ni tempat-tempat yang kadang ada orang keliru, kata dia macam mana tak boleh nak beza mana hak Allah Ta'ala, mana hak makhluk.
Dobit dia sifat sempurna Allah. Sifat tak elok makhluk. Mana tak elok? Bodoh. Tak elok makhluk. Pekak makhluk. Yang kita berumum sepik kita dah dengar kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam tu Allah Taala. Muka, tangan, kiri, kanan tu sifat kita. Tu kita, ciri kita, berjuzuk anggota. Ada pelajaran ni besar, jumpa ni panjang umur insya-Allah. Baik. Jadi ayat tu tutup siap-siap, jangan bagi peluang langsung, jangan bagi buka pintu langsung untuk menyamakan makhluk ni ke Allah Taala. Pasal Allah mana boleh nak buat bandingan macam tu. Walaupun dengar ayat-ayat yang nampak macam bagus saja, apa dia? Yang layak dengan dia. Muka, tangan, mata bukan layak dengan Allah Taala. Sikit lagi. Dan mutasyabihat itu adalah seumpama firman Allah Taala, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Terjemah dia, Tuhan yang bernama Ar-Rahman itu atas arasy tertinggi ia. Itu mutasyabihat tu. Dengar pun macam ada macam benda tak kenanya kan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah Taala atas tangan-tangan mereka itu. Tangan. Dia ada macam kejutan sikit kan, tangan kan. Wa yabqa wajhu rabbika, tinggallah dan kekallah muka Tuhan engkau. Intah. Tu semua mutasyabihat. Di atas disiplin disebut jaga-jaga, jangan faham ayat mutasyabihat ni macam mana terjemahan zahirnya. Okey. Itu pelajaran kita lah ni. Kalau tak selesai pun dobit tu dah ada. Jangan cuba nak faham ayat-ayat Quran yang kita tak reti, tambah yang faham-faham yang zahir macam ni yang boleh bawa faham pada makhluk. Cuba hurai dengan keupayaan sendiri, pasal siapa yang buat macam ni salah lah tu, dia telah menempah tempat dia dalam api neraka. Iaitu masuk dalam sabda Nabi, man fassara al-Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang tafsir Quran dengan kepala otak dia sendiri, bahasa kasar saya macam tu lah, dia telah mensediakan tempat dia dalam neraka. Siapa nak buka, nak sedia tempat neraka, silakan hurai Al-Quran ikut kepala otakmu sendiri sampai mensabitkan apa yang tak layak kepada Allah Taala. Duk itikad Allah ada muka, ada tangan, ada mata, yang layak Allah Taala silakan kalau nak tempah tempat dalam neraka. Ayat dah macam tu lah, kena bagi warning macam tu sikit. Panjang umur jumpa nanti. Jadi intaha disbah dia terjemah tu selesai, dia nakalkan daripada kitab Bujairimi Fathul Wahab juzuk keempat muka surat 346. Dan lagi pula ibarat itu. InsyaAllah sambung itu. Soalan kalau ada. Ya. Soalan, adakah Allah Ta'ala buat dengan sifat kudrah ataupun buat dengan kun fayakun? Itu pun termasuk mutasyabihat. Buat atas istilah dia, buat dengan kuasa, lihat dengan basar, dengar dengan sama, bukan buat dengan kun fayakun. Allah Ta'ala bukan buat dengan kun. Tengok zahir ayat Quran macam mana? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bisa dengar tak sesi ni kan? Apa terjemah dia? Urusan Allah Ta'ala ni, perintah Allah Ta'ala ni, kalau dia kendaki sesuatu, dia kata jadi, jadilah. Dia kata jadi, jadilah. Macam mana? Zahir ayat macam mana? Macam mana Allah Ta'ala bagi jadi? Kun. Kun bumi, kun langit, kun Nabi Adam, kun malaikat. Oh macam tu, macam tu, macam tu, macam tu. Dengar saya sebut kepelotak. Saya punya bahasa kasar macam tu, kepelotak. Bukan macam tu lah. Istilah kun fayakun tu, yang tu yang akan panggil mutasyabihat dari sudut, bukan maksudnya Allah kena kata kun baru jadi, kan? Yang tu adalah satu istilah bahasa Arab, dipanggil satu kinayah, satu kiasan bahasa terjemah kita kiasan bahasa lah, untuk menunjukkan ada kehendak Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala nak bagi jadi. Itulah maksud kun. Kun tu bukan Allah sebut kun sungguh, kun jadi. Boleh faham saya apa? Boleh.
Kalau Allah Ta'ala berhajat dengan kata kun bagi jadi, maksudnya nak bagi jadi dengan ada perantaraan kun. Subhanallah. Tak. Perkataan kun tu dia ibarat macam bahasa Melayu kita, nak sebut bandingan kata zahir ayat bukan maksud. Kita kalau katalah ada satu urusan, benda tu kita kata macam ni, alah benda tu kacang je. Apa makna kacang? Oh, nak buat ni kena ada kacang. Tu bengap namanya. Tuan-tuan gelak tu okey. Sama lah. Allah Ta'ala nak buat dengan kun fayakun. Dia kena kata kun baru jadi. Tu bengap namanya. Alah nak buat tu kacang aja. Mana kacang? Tak ada pun. Bengap namanya. Kan tapi bahasa Melayu senang faham. Itu yang kata bahasa Arab jangan domain rasa macam faham rupa tak faham. Macam orang putih sebut, oh it's very easy, like a piece of cake. What kind of cake is it? A piece of cake, bukan maksudnya ada cake mau boleh buat. A piece of cake maksudnya it's very easy, like a piece of cake. Finish already ya. Tak faham cakap putih tu. Macam kita sebut, alah benda tu kelip mata lah buat, sekelip mata tak kelip pun bengap sungguh. Macam tu lah bengap. Bukan nanti kena kelip mata pun jadi. It's very easy, just flick your fingers, get the answers. Flick your fingers, tak flick pun bengap sungguh. Okay, saya nak tunjuk bengap tu apa dia. Boleh faham tak? Jadi Allah Ta'ala buat atas nama ta'aluk, buat bukan buat dengan kun fayakun, buat dengan atas istilah kudrat iradat zat Allah Ta'ala. Dia buat atas nama istilah sifat, buat dengan kudrat iradat, bukan buat dengan kun fayakun, bukan. Itu satu kisah bahasa nak menunjukkan terlalu mudah Allah Ta'ala nak buat. Sekali lalu saya jawab soalan. Yang tu jaga tempat-tempat tu kan. Ada orang soalan macam tu kan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.